Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zakira binti Zakaria, nombor matrik 051637. Hari ini saya akan menceritakan berkaitan tugasan terjemahan berita ekonomi yang bertajuk Al-Zahabu Yurtafa'u wa Tabata'u fit Ta'afi Al-Iqtisadi, yang bermaksud harga emas semakin meningkat dan pemulihan ekonomi semakin perlahan. Okey, di sini saya akan menceritakan 5 elemen, iaitu yang pertama strategi sebelum, semasa dan selepas terjemahan. Yang kedua, masalah yang dihadapi semasa menterjemah. Yang ketiga, solusi dalam menghadapi masalah. Yang keempat, cadangan untuk diikuti oleh kawan-kawan. Dan yang terakhir ialah perkataan istilah baru dalam berita ekonomi. Ini adalah perenggan pertama daripada hasil terjemahan saya. Irtafa'at as'aruz zahab al-thulatha fima hadadtu mawjatun jadidah minal isabat bivirus corona بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن. Maksudnya, Selasa, harga emas meningkat ketika diancam gelombang baru daripada jangkitan virus corona akan memperlahankan pemulihan ekonomi global ketika pandemik COVID-19 menambahkan dorongan logam kuning sebagai tempat selamat. Saya menterjemahkan Selasa di permulaan ayat untuk mengikuti format berita bahasa Melayu, iaitu hari diletakkan pada permulaan ayat. Seterusnya perenggan kedua, wazaduz zahabu fis-suq al-huriyah 0,3% bil mi'ah ila 1906.83 dolar للأوقية الأوسط بحلول الساعة 7:05 بتوقيت غرينتش. Maksudnya, peningkatan emas di pasaran 0.2% kepada 1906.83 dolar ounce bersamaan RM7,793.87 pada 7.5 GM. Perenggan yang seterusnya, wasa'ada fit ta'amilat al-ajilat fil wilayah al-mutahaddah 0,2% bil mi'ah ila 1909.50 dolar. Maksudnya, dan terus meningkat dalam perdagangan di Amerika Syarikat. Ia meningkat 0.2% kepada 1909.50 dolar bersamaan RM7,808.66. Perenggan seterusnya, wa'a'lanu adadu kabirun minad dawali min bainihal wilayat al-mutahaddah wa Rusia wa Fransa arqama qiyasiyah lil isabat bi COVID-19 mimma idtar al-ba'd لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره. Maksudnya, sebilangan besar negara termasuk Amerika Syarikat, Rusia dan Perancis mengumumkan catatan kes COVID-19 memaksa beberapa negara untuk mengenakan sekatan baru yang terancam akan menggagalkan pemulihan ekonomi global dari arahnya. Seterusnya, wahabata mu'asyirat dolar 0,5%
فاصلة 1% مقابل منافسه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية، مما يجعل الذهب أرخص لهذه العملات الأخرى. Maksudnya, indeks dolar menurun 0.1% berbanding pesaingnya di bawah data ekonomi yang kuat dari China dan Korea Selatan, menjadikan emas lebih murah bagi pemegang mata wang lain. وبالنسبة للمعدن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3% إلى 2,381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1% إلى 878.54 dolar. Maksudnya, bagi logam berharga yang lain, palladium naik 1.3% menjadi 2,381.86 dolar ounce, bersamaan 9,736 ringgit 86 sen. Sementara platinum naik 1% menjadi 878.54 dolar, bersamaan 3,591 ringgit 77 sen. Perenggan yang terakhir, wa irtafa'at al-fiddah 0.6% ila 24.47 dolar lil-awqiyah. Maksudnya, perak naik 0.6% kepada 24.47 ounce, bersamaan 100 ringgit 4 sen. Okey, seterusnya saya akan menceritakan 5 elemen yang saya beritahu tadi. Yang pertama, strategi sebelum menterjemah. Saya akan membaca teks beberapa kali secara keseluruhan dan cuba untuk memahami teks. Kemudian semasa menterjemah, saya menterjemahkan teks mengikut perenggan menggunakan kamus dan Google Translate. Seterusnya, menterjemahkan perkataan mengikut kesesuaian ayat. Kemudian selepas menterjemah, saya cek semula hasil terjemahan saya beberapa kali sama ada terjemahan yang saya lakukan ini difahami ataupun tidak. Yang kedua, masalah. Masalah saya semasa menterjemah adalah apabila ingin menterjemahkan perkataan istilah yang berkaitan ekonomi dalam berita ini. Yang ketiga adalah solusi daripada masalah saya. Saya akan merujuk kamus dan Google Translate untuk mencari maksud istilah yang saya tak tahu ataupun kurang jelas. Seterusnya, yang keempat, cadangan untuk diikuti oleh kawan-kawan adalah perbanyakkan membaca dan menonton berita ekonomi untuk mengetahui lebih banyak lagi istilah-istilah yang biasa digunakan. Akhir sekali, yang kelima adalah istilah baru yang saya jumpa dalam teks berita ini. Yang pertama, al-iqtisadil alami, maksudnya ekonomi global. Yang kedua, al-mi'danul asfar, maksudnya logam kuning. Yang ketiga, muasyirat dolar, maksudnya indeks dolar. Yang keempat, lil ma'adinu an-nafisah, maksudnya logam berharga. Yang kelima, al-biladium, maksudnya palladium. Yang keenam, palladium, maksudnya platinum. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.